pendoka Felda. Yang juga kita akan lancarkan pada hujung tahun ini bersekali dengan penubuhan badan NGO untuk Felda yang dipanggil Badan Bertindak Peserta-peserta Felda Kebangsaan atau ringkas dia bapa. Jadi anak pun dah ada, bapa pun dah ada. Jadi nak panggil pun senang, anak bapa. Jadi kita ada beberapa badan NGO yang kita akan bergabung untuk turun ke medan bersama-sama. Sama ada anak penerokanya, ada pula sekarang alumni Kapitan Felda yang mereka ni bersama dengan kita, dan kita kumpulkan pula di Lembah Kelang. Bahkan kita sedang menggerakkan kumpulan think tank kita. Jadi daripada tokoh-tokoh akademik dan juga bekas-bekas pegawai tinggi kerajaan yang akan menyumbang bagaimana kita nak menyalurkan isu-isu tanah dan wujudnya agensi-agensi pembangunan tanah dalam negara kita. Saya nak sebut pada pagi ini sebabnya ialah sudah sampai masanya bahawa dasar tanah negara yang di dalamnya termasuk agensi-agensi seperti Felda, Disda dirombak atau disusun semula supaya memberi keadilan kepada seluruh masyarakat dan supaya matlamat kewujudan agensi ini benar-benar sampai kepada kumpulan sasaran. Walaupun jumlah orang Cina dan orang India yang menyertai agensi ini begitu kecil, tetapi peranan mereka juga harus diterima supaya dalam konteks kerajaan Pakatan Rakyat selepas pilihan yang ke-13, maka insyaAllah kerajaan kita akan dapat mereformasikan dasar tanah negara supaya dasar ini akan memberi suatu kekuatan yang memberi keadilan kepada seluruh rakyat dalam negeri ini. Jadi inilah yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Di samping kita datangkan pada pagi ini Saudara Abdul Rahman Ramli daripada Serting untuk mungkin dia menceritakan bagaimana pengalaman beliau berjaya mengumpulkan sejumlah 766 orang peroka daripada Dusun Serting dan Raja Alias sehingga memfailkan saman baru-baru ini berjumlah 200 juta ringgit. Jadi sebab saya sebut, dan insyaAllah benda juga kita akan buat. Kita juga akan mengumpulkan saman yang sama dan kita telah mengumpulkan satu jawatan kuasa yang diketuai oleh Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Bura, Saudara Syahrul, untuk kita mengumpulkan maklumat-maklumat kerana di Bura ini ada 4 kilang. Kilang di Pepayang, kilang di Tebenti, kilang di Terang dan di Teriak, dan juga kilang di Bukit Mendi. Untuk kita bergabung dan insyaAllah kita juga akan mengemukakan saman kepada Felda dalam masa yang terdekat. Jadi ini hak kita supaya dengan ini isu-isu ketidakadilan, diskriminasi dan kezaliman ini dapat kita perjuangkan sehingga keadilan tertegak dalam negara kita. Dan sebelum saya berhubung habiskan ucapan saya ingin menyampaikan salam bagi pihak lawyer Wan Rohimi Wan Daud yang baru-baru ini saya dapat menghubungi beliau untuk menyatakan, tuan-tuan, saya nak sebut di sini, saya kena sebut bahawa tidak demokratiknya kerajaan Barisan Nasional. Sampaikan Saudara Wan Rohimi, tuan-tuan, diukur, diancam sampai di rumah beliau masa sambutan Hari Raya baru ini. Artinya polis, SB datang ke rumah beliau di kampung halaman beliau di Kelantan, untuk mendesak beliau supaya berhentilah daripada golongan yang menghasut dan mengacau pendoka-pendoka Felda. Jadi dia minta kita doakan kerana memang ancaman dan tuntutan yang diterima oleh beliau makin menjadi-jadi mutakhir ini, khususnya selepas kemenangan kes Kemahang 3 11 juta yang dimenangi oleh pendoka Felda. Jadi dia diukur, diancam dan sebagainya. Dia minta doakan bagi pihak dia, mudah-mudahan insyaAllah dia tabah untuk mengharungi ujian ini. Betapa tidak gentlemannya Felda. Kita dah ajak dia nak berdebat, dia tak nak berdebat. Kita ajak dialog secara terbuka, dia pun tolak dialog, tapi dia menggunakan cara-cara yang kotor untuk bermaksud mengukur, mengancam dan apa sahaja tindakan yang membawa kepada ketidakadilan dalam negara kita. Dan saya percaya
tuan-tuan juga mungkin baca majalah Felda yang paling baru, yang sebenarnya saya dah diberitahu bulan 8 lagi, bulan Ogos baru-baru ini, daripada ibu pejabat Felda Kuala Lumpur yang telah memaklurkan saya lebih awal supaya saya jangan terperanjat kerana akan keluar satu pendedahan dalam majalah Felda yang sengaja dikeluarkan menjelang raya. Tujuannya supaya warga kota balik, dia akan baca majalah Felda itu yang terpapar gambar abang saya dalam suaka akhbar atau majalah Felda dengan niat untuk memburuk-burukkan saya, dan tentulah strategi Felda melaga-lagakan saya dengan adik-beradik ataupun abang kandung saya sendiri. Sebab itu saya tak pelik bila orang bagi majalah ni pada saya, orang telefon tanya, sebab saya dah dimaklumkan lebih awal. Yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, inilah betapa percobaan Felda yang dia sudah kehabisan modal. Bila kita nak berdebat dengan mereka, mereka tak mau. Dialog secara terbuka pun mereka tak bersedia, mereka takut. Maka mereka menggunakan cara yang fondant untuk melemahkan semangat perjuangan saya dan rakan-rakan. Sebab itu saya telah dihubungi banyak pihak dan saya bagi tahu saya tak melayan. Sebab apa pun itu adalah abang kandung saya. Saya tidak akan melayan sebarang percobaan untuk melaga-lagakan saya. Dan saya dipahamkan juga. Saya diberitahu rupa-rupanya sidang editorial Felda ini, dia cuba juga untuk menghubungi adik-beradik saya yang lain, termasuk percobaan untuk mewawancara ibu saya sendiri, ibu saya, mertua saya dan sebagainya, supaya disiarkan dalam akhbar. Dengan ini tujuannya untuk melemahkan saya, mengalukan saya, mengaibkan saya. Termasuk baru-baru ini ada saya berjumpa di masjid sebelum sembahyang hari raya, kawan rapat saya ni juga beritahu ada juga di kalangan mereka pujuk nak wawancara sebab kawan rapat itu kenal dengan saya. Semuanya taktik-taktik ini digunakan untuk mencemarkan nama baik saya sebagai aktivis yang berjuang untuk kepentingan masyarakat Felda. Sebab itu saya dah bersedia. Saya tak pelik walaupun ada kawan-kawan beritahu saman. Saya kata cukuplah buat masa ni saya saman 20 juta tu. Saya cukup tak ni, dan saya tak berhajat untuk berdepan dengan keluarga saya sebab ini taktik Felda, taktik kerajaan. Fokus saya dan rakan-rakan ialah inilah talian hayat Barisan Nasional yang terakhir. Kita mesti bekerja keras, buat lebih banyak program turun ke bawah dengan hasrat kita pada pilihan raya umum yang ke-13. Barisan Nasional mesti dijatuhkan, ditombakkan dalam pilihan raya umum. Sebab itu saya tak pelik langsung kalau mereka berjodoh untuk melaga-lagakan saya dengan adik-beradik saya, kerana saya tak heran dengan taktik-taktik yang mereka gunakan, dan dia sama sekali tidak menjejaskan semangat dan daya juang saya dan rakan-rakan untuk turun berjuang. Bahkan saya nak bagi tahu bahawa pejabat anak akan beroperasi sebelum akhir tahun ini di bangunan baru, tuan-tuan. Kita insyaAllah tak lama lagi berpindah di bangunan baru, bangunan 2 tingkat. Pejabat operasi anak dan juga kita punya koperasi kita yang menjual pelbagai barangan untuk sektor peladangan sebagai satu lagi usaha-usaha kita untuk bergerak dengan lebih fokus bagi menangani semua persoalan masyarakat yang dihadapi di kawasan-kawasan Felda. Jadi saya sekali ini sajalah ucapan saya sekadar. Saya sebenarnya tak perlu sebut sangat pasal isu ini, tapi atas permintaan ramai saya ulas sedikit, jadi saya sebut pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan terus berjuang mengambil semangat Ramadan dan Syawal untuk kita mendapat keredaan, keberkatan atas perjuangan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi ucapan yang agak panjang sedikit yang disampaikan oleh Jadi sebelum